السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فبه نستعين ونستغفر ونتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. InsyaAllah dalam kuliah kita pada malam ini kita akan bincangkan petikan daripada surah An-Nisa ayat 34 sehingga 36, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih seorang suami diamanahkan menjadi pemimpin. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mentaklifkan, mewajibkan seorang suami menjadi pemimpin. Apabila suami menjadi pemimpin, sudah pasti dia kena tahu ke mana dia nak bawa hala tuju keluarganya, ke mana dia, kan bahasa Arab panggil nak taujih, nak bawa ke mana keluarga dia. Kalau ia bawa kepada fahaman sekular, maka anaknya, cucunya pun akan mengikut fahaman yang sama. Kalau pemimpin itu membawa ke arah Islam yang syumul, Islam yang difahamkan pada anak isterinya meliputi semua aspek kehidupan, maka anak isterinya insya-Allah akan berpegang dengan prinsip seperti mana yang dipimpin oleh ayahnya. Maka dalam dua suasana inilah yang wujud dalam masyarakat kita. Ada orang yang memimpin keluarganya tetapi bukan ke arah Islam, maka lahirlah keluarganya itu tidak melaksanakan segala tuntutan syariat. Semayangnya entah ke mana, tutup auratnya entah ke mana, akhlaknya entah ke mana. Berbanding dengan keluarga yang sebelahnya ialah keluarga yang memastikan anak isterinya ini melaksanakan tuntutan syariat. Anaknya bersembahyang, anak yang baik-baik ibu bapa, anaknya tutup aurat. Kadang-kadang berada bukan orang lain, kadang-kadang adik-beradik. Yang abang ni boleh memastikan anak isterinya mematuhi perintah Allah, tapi yang adik ni gagal. Di mana salahnya? Sedangkan perkahwinan bermula kita dengan isteri. Tak ada lagi anak. Tak ada orang kahwin tu terus beranak mai. Kecuali pak sanggup lah. Tak ada. Maka kitalah yang memimpin. Tapi kalau kita salah pimpin, maka akhirnya yang berlaku pada hari ini, kenapa anak boleh dihisap dada?
Kenapa anak buat maksiat? Kenapa? Ini menunjukkan pemimpin itu gagal mendidik keluarganya. Sebab itu kita tengok kata dekat Bukit Jalil mati 6 orang. Tengah seronok, mati tengah seronok. Maknanya walaupun dia isak dadah itu, tapi kerana kegagalan pemimpinnya mencerna anak-anaknya anak yang soleh, maka bila anak dah mati baru nak menyesal, baru nak sedih. Sedih apa? Pemimpin tu patut muhasabah diri, saya berdosa dengan Allah. Sebab Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu. Ini ayat ni kepada orang lelaki, pelihara diri kamu wahai suami dan anak isteri kamu daripada jilat api neraka. Apabila anak ni kita tidak didik macam mana kehendak Islam, kita didik macam mana yang kita faham, maka wujudlah fahaman anak itu fahaman yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka itu merupakan suatu fitnah. Siapa mahu anak dia mati hisap dadah? Siapa mahu anak dia mati tengah rogol orang? Siapa mahu anak dia mati tengah tak semayang? Tak ada manusia yang mahu macam tu. Yang dia mahu anaknya siapa mati pun dalam keadaan solat, dalam keadaan yang bertakwa. Maka bila berlaku menjadi satu fitnah kepada ibu dan bapaknya, Allah sebut dalam Quran, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguh di kalangan isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu akan jadi musuh kepada kamu, hendaklah kamu didik. Maka ayat Quran pada malam ini menjelaskan soal kepimpinan. Apabila suami memimpin isteri dan anak ke jalan yang diridai Allah Ta'ala, maka lahirlah zuriat-zuriat yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau pemimpin itu hanya boleh bagi makan, makan sedap, duit banyak, tapi iman dan takwa tak ada. Ada orang yang ada iman dan takwa tapi duit tak ada. Jadi dua perbandingan. Orang yang ada iman, ada takwa, tak ada duit, kadang-kadang Allah permudahkan urusan hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Jadi tuan-tuan nak mana? Nak yang kita ni iman dan takwa tapi Allah permudahkan urusan, atau nak kaya tapi Allah menyukarkan urusan kehidupan kita? Sudah pasti kita nak pilih orang yang Allah permudahkan urusan hidup kita. Kita mesti jadi pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang tahu nak halal tuju, nak bawa bini kita, anak kita ke mana. Sebab itu seorang pemimpin perlu ada ilmu. Ilmu dari segi mencari kehidupan di dunia, ilmu memimpin, ilmu agama. Kerana bila kita kahwin saja, takdirlah Allah memberikan isteri kita, negerah isteri ni yang solehat, yang baik, yang ada ilmu agama. Lepaslah tanggungjawab kita. Kalau Allah negerahkan kita isteri yang tak bapak dia pun tak ajar, jahil agama, nak baca Quran tak reti, nak semayang pun tak pandai, hukum tak malai, siapakah yang wajib mengajarnya? Bukan Pak Imam. Yang wajib mengajarnya adalah suaminya. Ini kalau orang tanya khaid macam mana, tanya bini macam mana orang perempuan, aku mana ada khaid. Sepatutnya ayah kena tahu. Bila anak perempuannya datang bulan, dia kena jelas ini khaidnya, kewajipan kamu tutup aurat, kahwin kamu semayang. Itu tanggungjawab seorang pemimpin. Jadi kalau di situlah wujudnya masyarakat kita pada hari ini, ada sebahagiannya taat dengan Allah, ada sebahagiannya jadi fasik. Siapa menyebabkan
anak dia fasik. Siapa menyebab anak dia soleh? Bapa dia, pemimpin tu. Kalau pemimpin yang soleh membimbing anak ke arah yang soleh. Kalau bapa dia fasik, dia bimbing ke mana? Dia bimbing ke arah anaknya juga menjadi fasik. Cuba kita betul tak betul? Jiran sebelah ni anak isteri boleh tudung elok. Jiran sebelah ni pakai seluar pendek, anak isteri tak tudung. Kata orang putih, why? Sedangkan agama sama, akidah sama, kapal terbang hilang, semayang hajat sama. Macam mana? Hak seluar pendek pun semayang hajat, sebab dia nak minta kapal terbang tu. Kalau hujan kemarau yang paling panjang, istiqa, hak seluar pendek pun istiqa. Kerana dia tahu adalah, tapi Allah terima ke istiqa dia? Allah terima ke sembahyang hajat dia? Kalau disoal di situ, orang yang fasik ni doanya ghairu makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia buat benda yang sunat, yang wajib dia tak buat, yang haram dia buat, macam mana? Tapi kerana manusia ni dia guna akal, dia kata air dengan minyak tak campur. Cuba goreng ikan tengok kalau tak campur, boleh tak? Dia meletup. Jadi bila Allah sebut bahawa pemimpin ni, kita ni tak apalah yang dah tua-tua ni, pemimpin yang telah lalu 30 tahun dulu, kita adalah pemimpin merencanakan anak-anak. Tapi sesudah 30 tahun yang berlalu, anak-anak kita dah besar. Siapa yang memimpin dia? Adalah ibu dan bapaknya. Sebab itu Allah SWT mengaturkan ayat ini bahawa kamu sebagai suami tidak mesti bertanggungjawab. Sebab itu orang tanya para ulama, bagaimana kalau seorang anak tu buat maksiat, sedangkan bapaknya dah dikebumikan, dah mati dah, maka bapaknya juga akan menerima bahana kemaksiatan yang dibuat oleh anak dan anak-anaknya. Bagaimana doa anak yang soleh kepada bapaknya? Ghairu makbul. Doa anak yang bukan soleh kepada bapak yang mati, Allah takkan terima. Tapi bila bapaknya mati, mereka pun buat kenduri juga. Kita ahli masjid makan kenduri itu. Kesian sebenarnya. Orang yang fasik ni buat apa Allah tak terima amalan dia, sehingga dia bertaubat kepada Allah, mengalihkan dirinya soleh. Tapi manusia menggunakan akal, tak menggunakan syariat, tak gunakan Quran. Memanglah guna akal. Orang huduh pun dia kata dia cantik, sebab dia tengok cermin, cantiknya aku. Tapi kalau tanya orang lain, huduh yang ni. Sebab manusia ni memang mencuri, dia rasa dia buat mesti betul. Maka Allah turun ayat ini, saudara tak boleh lari. Sebab itu bila kita menjahilkan anak isteri, berpuluh tahun kita berkahwin dengan mereka dan kita tak boleh ajar ilmu pun berkaitan halal haram kepada mereka, Rasulullah sebut inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah man jahala ahlahu. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat diazab di hari kiamat seorang suami, seorang ayah yang menjahilkan anak dan isterinya. Apakah tidaknya? Kita kahwin ketika umur 25 tahun, isteri kita 23 tahun. Masa tu muda tak muda? Muda tak? Muda tak? Muda. Tapi dah 40 tahun dulu, 63 tahun dah, 40 tahun berlalu, tu lah tua. Cuba kita remind balik masih 20 tahun yang 40 tahun yang berlalu. Muda tak kita? Muda. Muda masa tu pakai baju smart, zaman Daud M. Kilau zaman tu pakai seluar bottom telak je Ibrahim. Tak payah tipu lah. Saya kecil lagi Haji Ibrahim dah besar lah waktu tu. Zaman tu bottom, kemudian pakai kasut tumit tinggi, menari twist. Dia punya penyanyi idaman waktu itu Ramli Maria Bacuk, Rafi'ah Buah, betul tak? Syarifah ini tu. Tanyalah orang yang umur 60 ni, zaman tu macam mana?
Cuma dia tak nak cerita lah. Dah aku tobat, aku tak nak cerita lah. Jadi kalau kita rewind balik, zaman tu kita masih muda. Pendidikan anak di zaman itu sungguh mencabar. Sekolah agama pun payah. Nak cari ustaz mengajar ilmu pun, betul tak Jirim? Payah. Orang nak main ke masjid pun Masya Allah payah juga waktu tu. Tapi kalau buat pampir, buat hiburan, Masya Allah. Tok Lebay pun pergi juga zaman tu. Tahun 60-an, tahun 70-an. Tak apalah, masyarakat lepas merdeka mungkin satu kejahilan. Tetapi apabila kita memimpin isteri kita sampai berpuluh tahun, sedangkan dia jahil, tutup aurat pun kita tak ajar, semua tak ajar, kita juga akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggungjawab kita terhadap keluarga kita. Kalau kita tengok keluarga kita ni, saya rasa kalau Allah nak hukum ramai kita ni tak lepas dengan keluarga ni. Kita sudah umur dah tua dah, suruh anak tutup aurat, suruh bini tutup aurat. Alah, ayah engkau tua-tua tunjuk lagak orang agak alim. Sebelum ni tak ada apa-apa pun. Kita pun sengap, aduhai tak boleh buat apa lah ustaz. Itulah kata para ulama, apa hukum suami memaksa isteri dan anaknya mentaati perintah Allah? Hukumnya wajib. Wajib. Kalau kita kata Allah tak boleh buat apa lah ustaz, oi, isteri saya, anak saya suruh sikit buat Islam yang melenting, saya terpaksa setujulah nak mengelak daripada pecah belah. Wadayus, Nabi sebut seorang lelaki yang terpaksa akur dengan kemahuan maksiat laku adalah anak isterinya, tidak layak masuk syurga, tidak bau syurga jika semayang dan berpuasa sekalipun. Itu hukum setimpal dengan pemimpin yang gagal bertanggungjawab membina keluarganya. Kalaulah setiap keluarga tu bina keluarga Muslim, keluarga ni bina Muslim, duduk sebuah taman, tak ada lagi orang perempuan dedah aurat, tak ada lagi orang pakai selok pendek, tak ada lagi orang tak semayang. Masya Allah. Itulah idaman, betul tak? Itulah idaman kita. Tapi hari ni kita mengadu, tak ada. Yang pergi suruh ke masjid ni dah memang tunggu mati je. Umur 60 lebih dah. Orang tanya pakcik rajin ke surau nak, dia di rumah pun nak buat apa ustaz, lebih pergi surau boleh dengar juga. Jadi kita ni sebenarnya kalau lihat peratusannya, ramai keluarga hari ini gagal membentuk keluarganya mengikut kehendak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita menyedarkan mereka. Sedar ni makna dari segi Islami, dakwahkan mereka. Macam mana nak sedarkan mereka? Nak harap main masjid, tunggu umur 60 pun nak main. Kawan ni berumur 35 tahun, tunggu 30 tahun lagi pun nak main. Allah lambatnya. Macam mana nak buat? Di taman-taman ni kan orang muda, buat surau pun tak ada orang main turun. Taman tu beratus buah rumah, tapi yang datang ke surau sikit, 15 ke 10 orang. Dakwah kita belum selesai. Islam ni dia bukan kira umur. Penghayatan Islam ni daripada balik sampai ke mati. Satu kewajipan. Bukan umur 55, 60 baru nak hayati Islam. Daripada muda sampai ke mati. Sebab itu Allah SWT sebut, sebab apa Allah pilih kita ni istimewa sangat orang lelaki-lelaki ni? Kenapa tak pilih orang perempuan jadi pemimpin? Kenapa Allah pilih lelaki jadi pemimpin? Itu hebat. Orang perempuan tak boleh cemburu, sebab itu Allah pilih. Kalau dikira pilihan ni harus saja orang perempuan kata orang lelaki tak boleh pimpin, kerana dia minum kedai kopi, dia makan seorang, lupa anak bini lah apa, biar kami pimpin. Tapi kerana Allah memilih kita suami sebagai pemimpin dengan dua sebab saja. Yang pertama, Allah sebut bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Maksudnya dengan Allah mengkhususkan dengan sebab yang pertama,
Allah melebihkan kelebihan pada orang lelaki ni dari sifat semula jadinya. Apa yang ada pada diri saudara yang sendiri tak tahu bahawa saya ni seorang lelaki yang Allah bagi sifat semula jadi kepada saya, tetapi isteri saya tak boleh mikir sifat dia. Apa Jibril agak-agak yang orang tahu? Pertama, seorang lelaki ni Allah pilih kerana nilai sabar. Kesabaran memang ada pada seorang suami. Sebab itulah Allah bagi kuasa bercerai ni, nak cerai pada tangan suami. Kalau cerai tangan isteri lah, hampa depan saya ni tak berapa kali kena cerai. Emosional sikit yang kadang-kadang kita tak kata apa pun, dia kata dah tak suka dengan saya, ceraikanlah saya, carilah bini lain. Kita pun sabar. Itu hebat tu. Hebat. Tapi itu Allah bagi. Kalau kita pun panas baran juga, silap sikit cerai, silap sikit cerai. Cina buta lah perempuan. Tapi Allah negerahkan yang itu pertama kelebihan. Yang kedua dari segi fizikal, kekuatan mental, kekuatan fizikal, tenaga. Sebab itu kita wajib bekerja. Yang kedua, sebab kita diamanahkan oleh Allah, wajib memberi nafkah kepada isteri, kepada anak, menyediakan, kita tanggungjawab menyediakan rumah, makanan, pakaian, perubatan. Tuan-tuan jangan action. Kalau isteri tuan-tuan kaya pun, haram tuan-tuan ambil duit dia tanpa keizinan dia. Kalau isteri tuan-tuan makan gaji pun, haram tuan-tuan mengambil duit dia tanpa keizinan. Karena Allah mewajibkan kita jadi suami, wajib memberi nafkah. Jangan main. Kadang-kadang tengah orang dunia pada hari ni, bini sara dia, dia dah syoknya, dia bini sara dia seronok aja. Kalau bini yang baik, tak apalah, dia reda. Kalau bini tak reda, haram. Sebab itu semasa akad nikah, apa yang saudara lafaz, dua perkara penting yang saudara mesti tepati sesudah menjadi suami. Apa agaknya? Cikgu, ingat tak? Apa? Kau biasa kahwin ke anak, apa lafaz yang pertama? Sekiranya saya tidak memberi nafkah lebih pada 6 bulan, isteri saya berhak minta fasah perceraian dengan membayar RM10 pada mahkamah. Karena nafkah itu wajib, kita tak bagi lebih 6 bulan, isteri berhak pada mahkamah minta fasah perceraian kerana kita tidak memberi nafkah. Sign tak tuan-tuan di belakang? Sign tak sign? Sign tak sign? Sign. Jangan tipu lah ni, bukan main panjang sign. Yang kedua, sebagai seorang suami, diamanahkan mesti bermuasyarah, makna mewujudkan pergaulan yang baik terhadap anak dan isteri. Sekiranya saya membuat sesuatu perkara yang boleh membencikan isteri, maki hamun dan sebagainya, juga dia berhak minta pasah perkahwinan. Mana syahadat langsung. Kerana Rasulullah menyatakan kadang-kadang Allah SWT kurniakan seorang isteri ni, seorang lelaki itu baik, dapat isteri yang solehat, alhamdulillah. Ada seorang yang Allah nak uji, dikurniakan isteri yang tidak solehat. Sebab itu Allah sebutkan, wa ashiruna bil ma'ruf, hendaklah kamu bergaul dengan isteri kamu sebaik mungkin. Jika kamu bencikan sesuatu tingkah lakunya, maka Allah memberi kebaikannya banyak. Hari ini kadang-kadang ada orang yang dapat isteri yang solehat, alhamdulillah, dengar patuh suami, dengar cakap suami, alhamdulillah. Kadang Allah negerahkan orang ini isterinya tidak solehat, lawan cakap suami, silap cakap, dia marah, marah banyak, minta cerai. Berlaku tak berlaku? Berlaku, cuba hampa tak berani mengaku ya. Berlaku. Tapi kerana suami ni sabar,
menghadapi kerenan ujian anak isteri, Allah kurniakan pahala kepada dia. Bukan semua orang dapat isteri yang solehat. Kalau solehat, Nabi tak sebut, Allah tak sebut dalam Quran. Orang dapat ustazah pun tak solehat banyak. Patut ustazah tak payah cerai, ustazah mencerai banyak juga. Ustaz pun mencerai banyak juga. Dah lebih banyak, cerai pun banyak juga. Kerana itu perkara yang semula jadi manusia. Maka bila disebut oleh Allah SWT, sebab kita ni ya tak ya, suka tak suka, kewajipan kita mesti memimpin anak dan isteri. Ke arah mana kita nak pimpin? Kalau orang yang faham Islam, kesyumulan Islam, memimpin keluarga ke arah ini, anak macam ni, maka dia akan pimpin anak isteri dia macam mana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang tak faham ini, dia memimpin anak isteri mengikut kehendak fikiran dia. Sebab itulah bapaknya sekular, anaknya sekular, cucunya sekular. Jiran kita tu, jiran kita ni, kita boleh amal Islam, jiran kita tak boleh. Kita pun kata la haula billahil azim, apalah dah berlaku pada umat pada hari ni. Siapa yang salah? Suasana salah ke? Bapak tu salah. Bapak tu salah kerana digagal memimpin anak-anaknya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia sudah tua, dia sibuk cari ayat penawak. Jumpa tok guru ni minta penawak, jumpa tok guru ni minta penawak. Anak dah mula nak halau dah, anak dah mula benci ke dia minta penawak. Buat malu kat orang. Nasib baik tak minta bomo ke air tu. Bomo tu main teropong tengok pula. Oh, anak awak ni bagus, anak awak tak bagus. Orang percaya. Sebab apa orang percaya? Sebab pemikiran manusia ni masih kategori yang memimpin bukan ke arah Islam. Sebab itu dia percaya orang yang memimpin kehidupan ke arah Islam ni sikit pun tak masuk dalam kepala dia. Betul tak? Tapi orang percaya. Tok Bomo tu urut nak saman pula. Orang nak saman orang ni. Amboi, Tok Bomo samsen juga dia. Cuma hebatnya dia pakai tie dengan kot, dengan 6 tag. Oh, hebatlah. Payah nak cari ya. Cuma dia pakai songgok hitam, selamat kita. Kalau songgok putih teruk kita. Dia pakai songgok hitam tu selamat kita. Kalau dia pakai songgok putih jenuh menjawab kita. Jadi apabila disebut begitu, inilah realiti dia. Realiti yang berlaku di Mesir, yang berlaku dunia Islam hari ini. Kumpulan yang mendidik anak-anak kepada ke arah sekular ni majoriti, ke arah Islam ni minoriti. Apabila berkumpul, siapa majoriti? Kumpulan ini menjadi majoriti, kumpulan ini menjadi minoriti. Kenapa jadi macam tu? Sepatutnya tak berlaku macam tu. Tak ada seorang umat Islam dedah aurat, tak ada seorang umat Islam yang engkar perintah Allah, tak ada langsung. Kerana mereka beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang Allah Rasul kamu bawa hendaklah kamu pegang teguh, dan apa yang Rasul kamu larang hendaklah kamu tinggal. Jadi disebut itu, inilah asas. Sebab itu saya kahwin anak ada 4 orang. Semua menantu saya yang lelaki-lelaki saya panggil menghadap saya. Saya bersyarah dengan dia dulu. Lepas pada malam ni, besok pagi kamu kena ingat, makan minum, pakaian, pendidikan, semua ni saya pindahkan tanggungjawab saya kepada kamu. Kalau isteri kamu tak sembahyang, isteri kamu buat maksiat, kamu bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak faham? Dia angguk, faham. Bagus ya. Yalah, memanglah dia nak ke bini, ngaku semua lah. Dan saya beritahu anak perempuan saya, mula pada hari ini wajib kamu kena taat pada suami kamu. Kalau antara perintah saya dengan perintah suami kamu, kamu kena patuh perintah suami kamu, tak perlu patuh perintah saya dan mak kamu. Kerana kamu di bawah amanah
adalah suami kamu. Kalau suami kamu tak boleh balik rumah, tak boleh balik. Kerana itu ketaatan pada suami. Dan mula pada malam ni juga, saya tak bagilah satu sen kepada kamu, kecuali kau nak bagi itu adalah ihsan saya, tapi bukan tanggungjawab saya nak bagi nafkah pada bini kamu. Kamu kena mencari nafkah untuk bagi pada isteri kamu. Ada menantu perempuan pula. Jadi menantu perempuan ni kebetulan kahwin dengan orang kaya kan miskin. Saya pun tak kenal bisan saya, cuma saya tahu rumah dia ni nak masuk kena pagar tu pakai elektronik. Orang kaya kot nama baik mah. Kalau orang miskin takkan nak pakai elektronik. Pakai elektronik. Maka adalah biasalah orang tak bercinta ni, dia akan timbullah masalah nak selasi tu. Anak saya orang merajuk sikit, taklah orang kaya. Maka pak mentua ni pun bisan saya pun mai lah. Saya bersyarah dengan bisan saya, anak perempuan kamu bukan wajib kamu bagi nafkah. Anak lelaki saya wajib bagi nafkah. Kalau tak cukup, saya wajib memberi duit kepada dia untuk membantu dia. Itu anak lelaki-lelaki. Bukan tanggungjawab Tuan Haji nak bagi 1 sen, itu bukan tanggungjawab. Tuan Haji nak bagi itu ikhlas, tapi bukan tanggungjawab Tuan Haji. Dan saya tak pandang Tuan Haji kaya. Saya tak pandang Tuan Haji berapa bilion dia ada. Kalau bukan hak anak saya nak minta ke Tuan Haji, hak anak saya minta ke bapak dia lah. Syarah balik sejam, sampai balik tak minum kopi. Lepas pada tu tak berjumpa dengan saya dah. Bertahun dah tak berjumpa dengan saya. Kita takut saya bersyarah ke dia balik barangkali lah. Jadi saya kata, kita bukan minang anak Tuan Haji ni nak ke harta Tuan Haji. Saya terpesona dengan menantu saya ni kerana dia aktif dengan PAS ni, jadi ketua penerangan muslimat kawasan. Jadi saya kagumlah sebagai orang perempuan yang muda, bijak, mengaji. Saya nak jadilah menantu saya. Saya kata itu saja yang saya kagum, bukan cantik, bukan harta, itu saja. Tuan Haji faham tak? Kalau saya nak cari orang kaya, saya boleh cari orang sahabat benam segala besar yang tanah berpuluh-puluh hektar, boleh saya cari pun kata. Kalau nak kaya, sengap. Saya tanya Tuan Haji ni sokong apa? Dia jawab Pakatan Rakyat. Bagus. Kalau dia jawab UMNO, ya saya halau balik lah tu. Dia jawab Pakatan Rakyat tu, tak tahulah dia keadilan ke apa, tapi dia cakap Pakatan Rakyat tu kira boleh duduk minum kopi lah. Tapi kalau dia jawab UMNO aja memang sah teruk, dia kena malam tu. Tadi kalau kita lihat balik bahawa itu orang sengah dia tak faham. Dia faham bila kita kahwin dengan anak dia, dengan anak lelaki kita dengan anak dia, seolah macam kita nak ambil harta dia. Tak. Anak lelaki tanggungjawab kita. Dan saya, anak lelaki saya setiap bulan saya topak dia. Saya tanya, ada adik cukup tak? Tak cukup. Bagi, tak cukup. Bagi, tanggungjawab kita. Dia ada anak, dia ada isteri. Jadi kalau kita lihat balik bahawa itu nak ajar manusia ni bahawa tanggungjawab seorang lelaki ni mesti pengurusan rumah tangga, perubatan. Ini tengah isteri sakit, nak beli ubat mahal sangat ustaz. Tak. Isteri dah sakit kencing manis dah teruk dah. Tak. Beli ubat pemurah RM3 dong. Tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, bila kita sakit yang sudah berumur ni, obat yang dosnya rendah tu tidak ada manfaat apa-apa kepada kita. Kita kena beli dos yang ubat yang mahal, dos yang bagus, tapi harganya mahal. Tapi sayang ke duit, simpan ke duit ni, kedekut duit ni. Sabar je lah katanya. Mungkin dia fikir mati cepat bagus, aku kahwin baru. Padahal perubatan tu wajib kat kita dah. Setiap apa yang kita belanja untuk anak, untuk isteri, makan ni pernah ditanya oleh sahabat Nabi, apakah menjadi kebajikan? Nabi kata, sesuap makanan yang kau beri kepada anak isteri engkau dengan ikhlas,
ia menjadikan kebajikan. Kita dapat pahala setiap hari, saudara. Beli ikan, beli sayur, beli beras bagi anak isteri makan, tiap-tiap hari dapat pahala. Tiba-tiba kita marah, kita ungkit, anak isteri halal makan, tapi kita tak dapat pahala. Saya nak beritahu muslimat, kadang-kadang kita bila tua ni, dia makin tua ni, dia makin kedekut pada. Dah maaflah, dalam majlis ni kadang-kadang bila tua ni kedekut duit. Sayang duit. Hari-hari tengok kopek, takut cucu ambil duitnya. Apa hukum seorang perempuan tanya pada Nabi? Dia kata, isteri saya sudah tua, tapi dia seorang yang syahih, seorang yang kedekut. Boleh tak saya ambil duit dia? Maknanya dia tak tahulah, bukan curi. Ambil duit dia tanpa pengetahuan dia untuk bagi saya dan anak makan. Nabi kata, boleh kamu mengambil wangnya untuk kamu dan anak kamu makan. Cikgu kena ingat, kalau hang kedekut sangat ni, bini boleh ambil. Tapi kadang-kadang makin tua makin kedekut. Sehingga berlaku zaman Rasulullah, sehingga perempuan tu tanya, boleh ke tak boleh? Nabi kata boleh. Kenapa? Kerana tanggungjawab kita. Dia ambil hak dia. Kerana tanggungjawab kita adalah memberi nafkah. Maka apabila Allah sebut ayat seterusnya, fas-salihatu qanitat, yang inilah yang orang tengah cari ni. Fas-salihat ni seorang wanita yang salihat, yang melaksanakan syariat Allah kepada yang mentaati Allah, Rasul dan suaminya, yang menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya bila suaminya tak ada. Allahu Akbar. Kita nak dapat isteri yang macam tu bukan senang dunia ni. Isteri yang taat, suami tak izin tak pergi. Ini izin tak izin pun pi juga. Itu yang masalahnya tu. Tak izin tak pergi, yang taat dengan suami, cakap tak tinggi suara dengan suami. Nikmatlah hidup. Kalau kita balik rumah, isteri cakap dengan bahasa yang rendah diri dengan Allahu Akbar. Tapi belum buka kasut dah kena sokah ni macam mana tuan-tuan? Buka kasut dia tanya, pergi mana? Lambat balik ni pergi mana? Kita menjawab, ikut suka akulah, kaki aku ada. Mulalah bergaduh. Padahal isteri yang salihat ni, bila suaminya marah, dia akan duduk depan suaminya. Selama mana suaminya tak redha, dia tak akan tinggal tempat tu. Kerana mana-mana suami yang taat kepada Allah, Rasul dan taat suaminya, dan dia mati dalam redha suaminya, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Mana-mana suami, mana-mana isteri yang minta talak tanpa dibenarkan oleh Islam, maka ia akan dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Masya Allah, orang perempuan tak boleh tanya talak. Jadi sebab itu Allah sebut dua perbandingan. Ada orang yang memiliki isteri yang salihat, melahirkan zuriat yang saleh. Inilah sesuai dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ada yang orang yang tengok Allah karenah banyak sungguh aku bini aku ni, cakap pun dengan nada tinggi, tak boleh silap sikit nek syekh, kemudian macam-macam diugutnya. Itu sudah tanda-tanda nusyus. Nusyus seorang isteri tak suami bila isteri tak dengar cakap suami, atau isteri mula derhaka dengan suami. Apa yang suami perlu buat? Tak boleh buh menampak dulu. Tak boleh siram minyak air, siram minyak tanah bakar dia, tak boleh. Kerana Allah sebut formula dah. Yang pertama, berikan peringatan, ajak dia berbincang, bagi peringatan, kamu ni dah derhaka dengan aku, apa Allah akan hukum kamu. Degil juga dia ni. Jangan tidur sekatil. Tak tidur sekatil ni kalau muda ni terasa, tapi kalau tua ni dia seronok. Itu satu hal pula. Kalau dah tua-tua ni dia seronok, tak tidur lagi bagus.
Tapi maknanya, formulanya jangan tidur sekati itu seolah-olah protes. Nak sedarkan dia. Lagi tak tidur, lagi dia seronok pula. Allah sebut boleh pukul. Tapi pukul yang sayang. Pukul yang tak boleh mencedera. Tak boleh pukul di muka. Pantang Nabi sebut tak boleh kita pukul orang di muka. Kita pun tak tahu apa rahsianya. Tapi dari segi saintifiknya, bila pukul di muka ni, dia boleh mencederakan. Kadang-kadang cederakan pendengaran. Banyak perkara yang boleh mencederakan. Jadi dengan sebab itu, kalau orang dapat macam tu, Allah sebut dah, mana boleh tindakan untuk mentakdib, memperadabkan isteri yang derhaka ini diserah kepada tangan suami. Kerana suami seorang pemimpin. Ini tak ikut peraturan dah. Suami isteri silap sikit, pambuh menerajang ya. Tak betul. Kadang-kadang si isteri ni pun, apabila kita membuatkan pincangan secara hati ke hati, kadang-kadang rasa keinsapan tu akan berlaku. Ingat kepada Allah. Jadi sebab kita pemimpin. Takkan pemimpin sebodoh itu tindakan orang, sepak orang, pukul orang. Pemimpin nak tambah. Kalau ketua kampung orang pergi minta sikit, sokah orang pada jauh, hamai buat ni, hamai buat balik. Siapa nak pergi jumpa dia? Pemimpin ni mesti ada bahasa dia, mesti bermasyarah dengan orang baik. Maka Allah sebut, jika mereka dah patuh pada kamu, rasa menyesal, jangan kamu bertindak ganas terhadap mereka. Kita sambung sedikit. Apabila Allah SWT sebut wallati takhafuna nusuzahunna, apabila kamu wahai seorang suami khawatirin, takut bahawa isteri kamu akan jadi nusyuz. Maksud nusyuz dalam Islam ni adalah isteri derhaka dengan suami, isteri tak dengar lagi cakap suami, maka itu bermakna sudah nusyuz. Fa'izuhunna, hendaklah kamu beri peringatan, beri pengajaran, beri ilmu. Dalam ayat ini sebenarnya kita jadi suami ni, pendekatan kepada keluarga kita banyak berbentuk psikologi. Kalau kita keras, maka akan berlakulah tentangan mereka. Kerana mereka kita tidak didik daripada kecil lagi untuk memahami syariat Allah SWT. Maka bila kita nak suruh mereka laksana syariat dalam suasana yang mereka sudah besar, tanpa didikan pada awal, maka sudah setati akan berlaku pertentangan yang besar. Bila kita nak suruh isteri kita tutup aurat ketika usia, maka sudah pasti tentangan yang amat besar. Jadi berlaku satu peristiwa. Satu hamba Allah ni, dia ahli masjid. Memanglah orang tua, tapi mana lagi pergi masjid lah. Maka isteri ni tak tutup aurat. Jalan dalam rumah pun dolah auratnya. Maka dia nasihat banyak kali dah. Tapi nasihat cara mana wallahu alam lah. Jadi akhir sekali dia bawa air sebotol, minta saya ni baca-baca. Saya kata saya tak pandai baca. Memang saya tak belajar cara baca pun. Agak baca Fatihah boleh tak menjadilah. Jadi kata perempuan, isteri ni tak semesti pakai ayat, pakai pendekatan psikologi. Dia balik pada mak saya, kata pakcik balik pada malam, belilah 3 bungkus, 1 bungkus mi goreng, 1 bungkus bihun goreng, 1 bungkus kain tudung. Bila dia beli, tentulah akan cucunya akan sambut, atuk balik. Oh, atuk buat bungkus. Jadi nenek dia pun nak tahulah bungkus apa. Itu biasa, tak percaya apa buat tengok. Tengah tidur pun bini bangun tengok apa orang tua ni buat balik. Betul tak? Nak tahu. Tengok 1 bungkus dibukanya tudung orang perempuan biasa pakai keluar jalan lah. Maka isterinya kata, bukan tudung ni tudung dakwah. Yang aku suruh engkau beli. Ni sebut kat engkau tu, yang putih tu, yang orang pakai tudung semayang tu, dah lama dah cari dah.
Jadi ketika itu suami dia kata, dah ustaz kata tudung ni pun boleh pakai sembahyang. Memang boleh. Kerana aurat orang perempuan ketika solat boleh nampakkan tangan dan tangan ni dan ini dan mukanya. Memang boleh. Cuma kita ni nak agak lebih warok lagi dalam sembahyang. Luar sembahyang jahil. Itu masalahnya. Dalam sembahyang warok, tutup semua. Luar sembahyang buka semua. Betul tak? Maka isteri dia kata, ni orang belah utara, dia kata tak, try tengok pakai dulu kot boleh ke apa. Isteri dia pun pakai lah. Biasa bila pakai ni dia kena pusing kiri dan kanan. Itu amalan biasa. Betul tak? Tengok. Isteri dia kata satu patah je. Amboi engkau pakai ni nampak cantik lah. Umur 65 tahun dah, tapi suami kata engkau pakai ni cantik. Senyum. Cuba kata hang pakai ni tua pun tak guna, nak tampak lagi tak pakai. Tapi kerana kata cantik, barulah isteri dia pusing balik ke dia. Yang hang duk suruh aku pakai sangat ni apa pasal dia? Barulah suami dia jelas sebenarnya dosa besar orang perempuan dedah aurat ni. Cukuplah berpuluh tahun hang dedah aurat, kita bertaubatlah kepada Allah. Dia kata cukuplah. Aku pergi sembahyang ni, hak pahala ni habis hangnya sebab hang buat maksiat. Isteri kata dosa besar. Memanglah dosa besar. Dedah aurat ni sama tak sembahyang? Isteri jawab, kenapa engkau tak cakap dulu-dulu macam tu? Dulu-dulu ni mula kahwin dulu, kenapa tak cakap? Suami dia kata, aku pun tak tahu. Suami kata, aku pun tak tahu, baru tahu. Ini masalah ni yang hadapi keluarga pada hari ni. Apabila baru tahu nak suruh praktik, bukan senang. Cabarannya besar. Tapi kalau kita bagi ilmu, bagi bentuk psikologi yang baik, berapa ramai orang yang sudah tua tu tak tutup auratnya, ramai juga. Kita mengingat kan, dulu dengan remuh, dengan rambut panjang, dengan mulut merahnya, tiba-tiba dia pakai tudung, tak ada benda tu. Kita ingat lagi dalam macam filem macam filem tu. Oh, perempuan ni dulu wajah macam ni, sekarang dia tutup aurat dah. Ada kerana dia tak sedar, kerana dia sudah dibesarkan, dididik dalam fahaman macam tu. Nak ubah fahaman macam kita ni, bukan senang, saudara. Kecuali kita nikah-nikah tu isteri dia tutup aurat apa semua. Itu alhamdulillah. Berapa orang yang dapat macam tu? Ustaz je lah. Ustaz zaman sekarang ni alhamdulillah lah, bila nikah dengan bini ni semua tutup aurat. Orang bukan ustaz. Umur 45 baru nak tutup aurat, umur 50 baru tutup aurat. Macam mana? Kadang-kadang anak tutup aurat, mak belum lagi pada. Mak dia belum sampai wahyu, anak sampai wahyu dulu. Tak boleh kata tak sampai wahyu. Hukum bila kita jadi orang mukallaf, hukum syariat wajib pada kita, secara automatik jadi wajib. Mana kita tak sebut kata tak ada hidayah, kita sudah hidayah, cuma kita tidak melaksanakan tuntutan syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah satu perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ke-36 yang akhir ni, jika syikak, mana perceraian dengan syikak ni maknanya isteri sudah tak ada hati dengan suami. Maknanya bila nak berdamai, isteri ni tak ada lah, memang dah hati dia tawak dengan suami dia dah. Adakah boleh cerai? Tak boleh. Dia kena hantar wakil pihak lelaki, pihak perempuan, duduk minum atau duduk berbincang. Bincang masalah rumah tangga kau ni macam mana. Kalau dua-dua ni atas niat nak mendamaikan, Allah akan merestui perbincangan itu. Tapi kalau dua-dua ni kata tak boleh lah, memang mereka ni kena pisah, barulah dua-dua ni menyampaikan perbincangan mereka bahawa cukuplah kerana kamu tak dapat, cerai sajalah. Cuma dalam istilah sekarang ni dia tak pakai guna kaedah ni, dia pakai counselling. Counselling ni maknanya bila people lu nak cerai, mana counselling tindak lu panggil nasihat, panggil itu pun atas boleh tak boleh? Boleh. Kerana mungkin tak yakin dua belah pihak ni wujud seorang yang adil, seorang yang baik. Kadang-kadang bila ni dia ni masuk dah sebelah suami lah, dia bagi lelaki tak ada lah, dia sokong
Hak suami dia buat betul semua, hak perempuan pun betul semua. Mana boleh berlaku adil? Kongsi. Maka kongsi inilah yang orang perempuan marah. Saya dah 3 kali lah jumpa, tapi tak boleh cerai-cerai juga. Kerana proses dia supaya as-sulhu khair, berdamai itu lebih baik daripada bercerai. Kadang-kadang bila pergi kongsi semua, sedar dua-dua, balik semula duduk serumah, dapat anak pula, lepas itu 4-5 orang pula pada. Maknanya kadang-kadang masalah ni suami gagal jadi pemimpin, isteri tak faham dia dipimpin, jadi memanglah bergaduh. Memanglah bergaduh. Jadi bila bergaduh tu, apa misalnya Allah sebut dah, maka kita jadi mak bapak tak boleh masuk sebelah anak kita. Biasanya mak bapak ni macam tu lah. Bila anak perempuan dia gaduh suami dia, masuk belah anak dia. Tak menjadi orang yang tengah. Sedangkan menantu kita tu Allah haram dah berkahwin kita sepanjang hayat kita. Kalau menantu perempuan cerai dengan anak kita ke, anak kita mati, dia Allah haramkan berkahwin kita, ayat wuduk tak batal dengan dia dah. Jadi kita kena berlaku adil. Jadi kadang-kadang mak bapak ni tak faham, bagi semangat lagi, cerai lah, kita orang lelaki boleh cari 4. Cerai hari ni, besok ayah akan cari bini yang muda segak lagi. Kita nak heran apa? Kita orang lelaki-lelaki punya hebat. Padahal kalau orang yang ada iman tak boleh. Kamu mesti selesai rumah tangga ni berdamai lebih baik. Jadi barulah anak-anak ni dia akan rasa mak bapaknya ni tak menyokong apa yang mereka buat. Mulalah proses damai. Yang ni buah api, yang ni buah api. Itu yang bergaduh tu. Jadi padahal bisan dengan bisan ni tak bergaduh tentang apa-apa. Yang bergaduh tu anak-anak. Tapi akhirnya bisan dengan bisan bergaduh pula. Lagi cerdik tu. Cerdik bagi pandangan dia lah. Bodoh pandangan Islam. Apa dosanya mak bapak budak tu? Maka dengan sebab itu Allah sebut ayat 6 ni ke arah penyelesaian. Kalau dua-dua nak selesai saja berbincang, insya-Allah Allah akan merestuinya perjalanan mereka. Tapi kalau mereka nak bercerai juga, itu habislah, habis runding yang terakhir. Jadi tengok Allah Subhanahu Wa Taala ni betapa hebatnya Islam ni sebagai satu syariat, sehingga rumah tangga kita pun Allah ajar macam mana nak buat pengurusan rumah tangga. Siapa yang dipemimpin, berlaku kerana rumah tangga, apa tindakan kita perlu buat, Allah ajar kita. Bila Allah ajar ni, maknanya kita ni tak banding orang kafir, tak boleh banding dengan India, tak boleh banding dengan Kristian, tak boleh. Kalau mereka tak ada syariat macam ni, kita dah ada dah syariat macam ni, kita ikut. Itulah katakan mendaulatkan syariat dalam keluarga kita, kehidupan kita. InsyaAllah Allah akan merestui kehidupan kita. Jadi sebab itu pada hari ini yang masalah yang berlaku, suami tak faham diri pemimpin, suami tak ada ilmu mengurus rumah tangganya ke arah yang Allah Ta'ala, maka berlakulah seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Banyak orang yang berpahaman sedikit tadi lah, didik anak dengan fahaman yang sekular ni, inilah yang banyak bercerai. Tapi kalau kita dapat didik anak yang baik, suami yang baik, maka insya-Allah akan sampai ke hujung hayat mereka akan bersama. Kan doa dah kan semasa nak nikah tu, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah mereka ni, makna hidupkanlah mereka berdua ni berpasangan macam-macam lah sebutnya, sampailah ke hari kiamat. Tu doa tu tak? Doa juru nikah tu main kuat pula tu. Bukan dari yang pengantin pun amin. Tiba-tiba cerai. Pula otak hang apa macam tu. Jadi amin ni tapi tak faham. Jadi sebab itu Allah turun ayat ini, walaupun kita dah tua dah, tapi kita berhak untuk mengajar anak kita, memberi peringatan kepada anak kita. Berlaku krisis, kita sebagai orang tua, kita kata kamu silap kerana kamu gagal memimpin anak isteri kamu. Itulah ayah yang faham tentang tanggungjawab. Cuba kita kata bila anak berlaku, kamu salah kerana kamu gagal memimpin anak isteri kamu sampai mana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Apa anak kita nak cakap? Tak berani kita lalu tu. Kita semangat ke dia, tak apa, kita orang lelaki cerai hari ni boleh menikah besok.
Engkau takap dia nak nikah dengan Jawa, Banjar, Melayu, bapak boleh cari banyak. Akhirnya cerai lah. Jadi sebenarnya Islam ni dah atur dah peraturan kita dalam hidup rumah tangga. Kalau insyaAllah kita sambung bulan depan ayat lain lah. Habislah ayat tu. Takat tu dululah dari segi kalau orang faham cukup. Tanya soalan kepada kita. Apakah saya memimpin rumah tangga saya ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau saya gagal memimpin anak isteri saya ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya aku dapat pimpin diri aku sendiri saja. Kita menilai lah. Kalau belum, walaupun kita main masjid setiap malam, tanggungjawab wajib, tanggungjawab tidak terlepas pada kita. Masya Allah, Islam ni sebenarnya paling hebat. Tak ada orang boleh tanding Islam. Sebab Allah sebut inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam itu akidah, Islam itu syariat, Islam itu juga akhlak. Jadi setakat itu dulu. Kita sambung di bulan hadapan. Mudah-mudahan apa yang saya sampai ni dapat bekalan kepada tuan-tuan untuk menasih anak-anak kita bila berlaku krisis. Kita merujuk kepada Quran, merujuk kepada Nas ini. Mudah-mudahan sejuklah hati mereka. Rasa menyesal lah yang tak tanggungjawab. Mana dia kata, ya abah, sebenarnya saya berdosa kerana saya gagal memimpin isteri saya seperti mana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Cukuplah bahawa dia merasa bersalah. Barulah datang fikir nak bina baru. Siapa yang boleh kata ke anak kita kamu salah? Orang lain tak boleh kata, Tok Qadi tak boleh kata, Tok Qadi kata dia lawan. Tapi kalau ayahnya kata, dia takkan kata kepala otak hang ayah, dia takkan berani kata depan kita. Kalau berani kata tu memang anak tu teruk sungguh lah maknanya. Jadi saya cakap itu dulu. Sekian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesiapa yang nak sumbang kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, belah saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin Allah manfaatana wa lima yanfa'una wa zid aman nafi'an qalbal khashikan azaban nar ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.